أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال الله تعالى أيضا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يخلو الخطأ والنسيان وقال رسول أيضا kullu bani Adam khata' atau kama qala. Yang dimuliakan Tuan Imam dan ahli-ahli jawatan kuasanya, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan syukur kepada Allah. Pertama-tamanya kita rafakkan syukur kepada Allah. Pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpang dunianya. Di saat kita menghirup nikmatnya, di saat kita mengkecapi nikmat dia, di saat kita mengambil segala nikmat-nikmatnya, di waktu itu Allah tidak minta kita balas, tidak minta kita membayar setiap nikmat-nikmat tersebut. Atas rasa kesyukuran peluang yang diberikan kepada kita, maka kita menghabiskan sisa-sisa hidup yang masih ada ini untuk terus kita mengingati berada di majlis yang membawa hidayah kita, yang menyebabkan Allah semakin kasih dan sayang kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mukaddimah mana-mana kuliah pun yang pertama ni orang tak berapa nak ambil perhatian sangat. Ucap syukur. Waktu orang tak ambil perhatian sangat pun. Tapi kalau kita melihat kepada saya menyebut tadi, kita masih lagi menumpang di dunia Allah. Hari ini tuan-tuan genap saya menumpang di dunia Allah 50 tahun. Mana dah 50 tahun dah menumpang dunia Allah, dan saya menghirup nikmat dia. Saya ambil nikmatnya di saat Allah tak minta balas pun. Allah tak pernah hantar bil mata, bil telinga, bil sihat, bil udara. Tetapi di waktu itu
Di atas rasa kita ni orang yang sedar diri, orang yang menumpang, maka kita kena ikut arahan Tuan punya dunia ni. Sebab itu tuan-tuan, saya buat kepada perbandingan kita menumpang di rumah orang. Kita tumpang rumah orang, kita duduk rumah orang, 1 sen pun dia tak minta duit. Kita ambil nikmat Tuan punya rumah, dia punya elektrik, dia punya aircon, dia punya katil, dia punya dapur, dia punya tandas, kita gunakan. Sedikit pun tuan-tuan, tuan rumah tadi tak minta apa pun. Cuma tuan rumah kata, kalau mu nak duduk dekat rumah aku ni, mu kena ikut peraturan aku. Maknanya kita kena sedar diri bahawa kita ni menumpang dunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, kau nak duduk dunia aku, ini peraturan dia. Sebab itu saya membacakan daripada suratul Baqarah. Kalau kita nak tanya diri kita, kita lihat manusia yang pertama, iaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa Allah berkata kepada para malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah kata, wahai malaikat, aku nak menciptakan khalifah di atas muka dunia ini. Apa makna khalifah? Imam Ibn Kathir menyebut dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibn Kathir, khalifah bererti kaum yang bersilih ganti. Allah nak menjadikan yang bermula daripada Adam dan daripada keturunan Adam akan bersilih ganti untuk mentadbir dunia ini. Bila sebut takbir dunia, maka di atas dunia tadi ada orang, di dalam dunia tadi ada emas, ada perak, ada minyak, ada air, ada bermacam-macam galian. Dan di Carkawala sana ada udara. Allah kata, aku nak jadikan makhluk yang nama manusia sebagai khalifah pentadbir dunia ini. Di waktu itu tuan-tuan, para malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Kata malaikat, wahai Allah, bukankah kau tahu bahawa manusia ni besok dia duduk dekat dunia engkau, dia akan melanggari perintah dan larangan kau? Bukankah kau dah tahu bahawa manusia ni besok dia akan buat kerosakan dekat dunia? Dia akan berbunuh-bunuh sama dia. Sebab kuasa dia berbunuh. Dia akan buat fitnah, dia akan mencuri, dia akan merompak, dia akan berzina, dia akan buat riak, dia akan buat perkara yang kau larang, dia akan buat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau sekadar ya Allah untuk membesarkan kau, untuk mentasbihkan kau subhanallah, sekadar untuk membesarkan kau Allahu Akbar, sekadar mentahlilkan engkau la ilaha illallah, kami boleh buat. Tak perlu manusia ni yang akan buat kerosakan dekat dunia. Kalau tuan-tuan dengar intonasi saya ni, seolah-olahnya macam malaikat tu menyanggah Allah pula. Dia kena faham betul tuan-tuan. Kalau kita salah intonasi, orang faham lain. Macam orang baca mesej, bila dia baca mesej, intonasi dia lain, maksud dia lain. Intonasi dia garang, maksud dia garang. Tak? Sebab tu kadang-kadang jamaah muslimat selalu hantar mesej kat saya. Bahaya perempuan, ustaz, jangan lupa besok seperti biasa, tempat biasa. Memang dia nak beritahu kuliah, tapi benda tu umum. Kalau dia salah tafsir, dia bahaya tu.
Jangan lupa ustaz dia besok tempat biasa seperti biasa. Jangan lupa tahu saya tunggu. Oh, tunggu tu. Dan intonasi tu sebab mesej ni bahaya. Sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan dengar intonasi saya ni, seolah-olah macam malaikat tu menyanggah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Sebenarnya malaikat nak tahu apa hikmah penciptaan manusia. Sedangkan Allah dah tahu sifat manusia ni begini, yang saya lakarkan ni, tuan-tuan. Sifat manusia ni begini. Dan Allah yang menciptakan manusia, dia tahu di mana kelebihan dan kekurangan manusia. Dia tahu di mana kelebihan, di mana kekurangan manusia itu sendiri. Sebab itu disebut kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu buat dosa. Al-insan la yakhlu al-khata' wal nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada buat silap. Tuan-tuan, malaikat nak tahu apa hikmah daripada penciptaan manusia. Allah kata apa dengan malaikat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab akal malaikat terbatas. Akal manusia terbatas. Buktinya, di saat malaikat mempertikaikan nak tahu apa hikmah penciptaan manusia, Allah perintahkan malaikat Israel, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard. Faja'a banu Adam minal ahmar wal abyad wal aswad. Atau kama qala, dalil hadis tu panjang, hadis Tirmizi. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di bumi, Israel pergi ambil tanah di bumi min jami'il ard, daripada seraup tanah yang diraup, diambil setiap juzuk daripada bumi. Maka Allah suruh jadikan makhluk nama Adam ni diuli tanah tu tadi. Min jami'il ard, faham tu? Setiap juzuk daripada bumi. Maknanya tanah Amerika ada, tanah Rusia ada, tanah Kodiang ada, tanah Lahak Yoi pun ada, tanah Baling pun ada, tanah Seri Gombak pun ada. Semua ada. Min jami'il ard. Kalau kita fikir, tuan-tuan, macam mana malaikat Israel boleh ambil dengan seraup setiap juzuk daripada bumi? Akal tak mampu capai. Begitulah malaikat Israel mampu mengambil nyawa manusia, yang sekarang jam menunjukkan pukul 8.20. Setiap tempat, masa dan saat dia boleh pergi ambil. Min jami'il. Kemudian daripada seraup tanah tadi diuli dengan 3 jenis air. Saya ringkaskan. Tidak cukup dengan itu, tuan-tuan, dijemurkan dia di depan pintu syurga. Maka di waktu itu lalu lalanglah para malaikat jin melihat makhluk yang nama manusia ni. Dia pun kata, comelnya manusia ni, comel lah. Bukanlah malaikat orang Kelantan, jangan silap faham. Dia kata manusia ni cantik. Tuan-tuan, cemburunya makhluk yang nama syaitan, yang sebelum tu dapat gelaran yang paling tinggi di kalangan para malaikat, Al-Muqarrabun, yang sebelum ini cukup dikagumi dengan kepatuhannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat cemburu, sifat syaitan. Apa dia buat? Dia tepuk badan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dia tepuk badan Nabi Allah Adam, berongga badan Adam tu, maka dia pun masuk dalam badan Adam. Dia raun seluruh tubuh badan Adam. Dia masuk dalam badan Adam, daripada urat dia, daripada darah dia. Dia mencari di manakah kelemahan manusia. Dia berjumpa, tuan-tuan. Inna fil jasadi ibnu Adam mudghah. Dalam jasad anak Adam ini ada seketul daging.
Wa iza salahat salahalaha sa'iril jasad wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahya biqalb, itu yang dikatakan hati. Baru dia tahu, oh di sini lemahnya manusia. Saya mentafsirkan hati tadi, tuan-tuan, sebagai emosi ataupun nafsu. Dan nafsu manusia ni, Allah yang jadi manusia dia tahu. Dia letak dekat nafsu manusia ni ada 3 yang besar, iaitu nafsu mutmainnah, nafsu yang kedua iaitu nafsu amarah, dan yang ketiga diletakkan nafsu manusia iaitu nafsu lawamah. Saya tak nak ambil yang kecil-kecil ni, mardiyah, radiyah tu kecil, kita ambil yang besar. Allah yang mencipta manusia, dia tahu bahawa manusia akan kalah di situ, maka serangan yang akan dilakukan di situ. Sebab itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua makhluk di langit sujud kepada Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di waktu itu iblis tak nak sujud kepada Adam sebab dia rasa megah. Aku jadi daripada api, manusia jadi daripada tanah. Aku tak layak nak sujud pada orang rendah martabatnya. Sifat yang kedua syaitan tadi, tuan-tuan, sifat bongkak. Sifat cemburu dah ada, sifat bongkak pula wujud. Tak nak dia sujud kepada Adam. Bermula pada hari itulah syaitan menjadi musuh sebenar kepada manusia ni. Syaitan berkata kepada Allah, ya Allah, berilah aku peluang untuk hidup dekat dunia ini sampai hari kiamat. Allah bagi, tuan-tuan, kau duduklah dekat dunia, dan aku berjanji, wahai Allah, sesungguhnya aku tidak akan benarkan Adam dan keturunannya terus berada dalam syurga. Aku akan cari jalan, aku akan rancang, aku akan programkan, aku pasang strategi supaya anak cucu Adam jangan jejak kaki dalam syurga. Itu janji dia, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata, hidup di dunia ini ujian bagi orang mukmin. Allah mengeluarkan Nabi Allah Adam daripada syurga bukan Allah benci. Allah keluarkan Adam daripada syurga bukan Allah tak suka tengok Adam, bukan, tuan-tuan. Allah takdirkan Nabi Allah Adam keluar ke syurga untuk apa? Orang yang berjaya diuji saja akan kembali ke riba. Orang melalui proses ujian disebut dunia ini ujian bagi orang-orang mukmin. Wahai Adam, kau bagi tahulah kepada anak cucu kau, mereka langgar larangan aku, mereka tak akan masuk dalam syurga. Jadikan iktibar atas diri engkau yang bermacam-macam cara iblis buat untuk keluarkan Adam daripada syurga. Bukan sekadar beritahu kata ini buah kekal, bukan, tuan, lebih dalam maksudnya. Pelbagai perancangan yang dibuat, tak boleh Adam pergi dekat Hawa, masuk sini sampai terperdaya Adam. Sebab itu disebut dunia ini ujian bagi orang mukmin. Bagi tahulah kepada anak cucu kamu, dekat dunia ini dia akan diuji. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Apa yang diusahakan, itu yang dia akan dapat. Kalau diusahakan amal kebaikan dia, balasannya syurga. Kalau dia usaha banyak, dia dapat syurga Firdaus. Kalau dia tak usaha langsung, dia pergilah tempat sekadar usaha dia, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, bermula pada hari itulah syaitan itu menjadi musuh pertama bagi manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahawa manusia boleh mentadbir dunia ini. So dia kata, wahai Adam,
aku akan berikan kepada kamu perisai. Perisai untuk melawan makhluk yang nama syaitan ni, iaitu aku berikan dua. Yang pertama, aku berikan kamu akal, dan yang kedua, aku berikan kamu hidayah. Akal itulah tuan-tuan yang menjadi perisai kepada kita untuk melawan makhluk yang namanya syaitan. Allah berikan kita hidayah. Hidayah itulah yang menjadi perisai kita untuk melawan makhluk yang namanya syaitan. Sebab Allah sangat tahu, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah sangat tahu manusia boleh buat. Sebab Allah yang menjadikan kita, tuan-tuan, dia tahu dekat mana kelebihan dan kekurangan kita. Dia tahu. Macam toke pet proton, orang yang buat kereta proton, dia sangat tahu kelebihan kereta proton. Kereta proton ni kata dia ringan, kalau bawa memang smooth, tapi brake dia tak apa bagus. Dia beritahu saya. Dia saja yang tahu, tuan-tuan, yang tukang buat. Oh, kereta proton ni dia punya masalah tingkap, pakai 3 bulan tekan tak boleh turun. Dia beritahu saya. Dia saja yang tahu. Tuan, kereta Avanza, oh kereta ni bagus tapi dia tinggi sikit, dia punya absorber tak berapa lantun kuat, serap tak apa ada, dia tinggi, kalau corner banyak dia terbalik. Dia saja yang tahu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadikan manusia, dia tahu di mana kelebihan manusia itu. Sebab itu, tuan-tuan, kata Allah, sesungguhnya manusia itu nak takbir dunia, bukan takbir saja, aku akan datangkan kepada mereka itu rasul-rasul. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, akan datang kepada kamu itu seorang rasul yang akan beri peringatan. Rasul itu adalah pesuruhku. Dia akan bawa apa yang aku suruh, bagi tahu pada manusia, nak duduk duniaku, nak takbir duniaku, ni peraturan dia. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran, Nabi Musa diberikan Taurat, Nabi Isa diberikan Injil, dan nabi-nabi yang lain ada yang diberikan suhuf. Mereka ini merupakan pesuruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab itulah, tuan-tuan, Allah kata apa? Aku jadikan dalam diri manusia itu roh, sumber penghidupan. Tengok bagaimana malaikat mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak masukkan roh pada badan Adam, terbuka mata dia, sampai di hidung berhembusan nafas dia, sampai di mulut dia bersin, dia menyebut Alhamdulillah. Malaikat menyebut Subhanallah, Yarhamkallah. Mana Adam ni tahu mana ni? Mana dia belajar tiba-tiba dia boleh sebut Alhamdulillah? Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terdiam malaikat, sampai di dada berombak, sampai di lutut dia bangun nak jatuh, dia bangun, dia jatuh. Maka kata Allah, lihatlah malaikat, manusia ni orang yang gopoh. Orang insan yang nama manusia ni sifat dia gopoh. Tuan-tuan, kita ni memang gopoh, belum dapat dah berangan. Orang Melayu panggil apa? Belum duduk dah berlunjuk. Tak. Baru cakap dah berangan dah. Baru beritahu brim tu dah bayang brim tree dah. Itu sifat manusia. Dan apabila Adam waktu tu, tuan, memandang dalam syurga satu cahaya yang indah, dalam kisah Israiliyat, saya ulang balik, dalam kisah Israiliyat, cerita kaum Bani Israel, malaikat pun bertanya, malaikat Adam bertanya, wahai malaikat, cahaya apakah yang indah itu? Malaikat menjawab dalam satu hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, firman Allah, laula kalama khalaqtul aflaq,
Kalau tidak kerana Muhammad, maka tidak diciptakan alam semesta ini. Istimewanya Muhammad ni. Kerana ada Muhammad lah dunia ni ada. Kerana ada Muhammad lah adanya Adam, ada Idris, ada Nuh, Hud, Saleh. Kerana Muhammad. Apa istimewa Muhammad ini? Sebab dia akan melengkapkan agama yang datang daripada langit. Dia akan melengkapkan apa yang datang daripada Allah, yang dibawa Nabi Allah Adam, diteruskan Nabi Allah Ibrahim, diteruskan Nabi Allah Musa dengan Tauratnya. Musa mati, Taurat belum sempurna. Datang Nabi Allah Isa nak melengkapkan Taurat, tak sempat lengkap. Isa diangkat ke langit pada usia 35 tahun. Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka pada hari ini sempurnalah agama. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia orang yang paling bergembira bila turun ayat ni. Dia kata, kau lihatlah Nabi semakin hari semakin tua. Aku takut agamanya seperti Musa, dia wafat, Taurat belum sempurna. Isa diangkat ke langit di usia muda, Injil belum sempat menyempurnakan Taurat. Bila datangnya Muhammad, hari ini turunnya ayat di Haji Wada' itu. Dalam khutbah terakhir Nabi menyebut ayat itu. Aku sangat gembira bahawa agama Allah yang mana Nabi meneruskan kesinambungan wahyu-wahyu yang terdahulu disempurnakan oleh Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, malaikat memuji subhanallah, subhanallah. Adam bertanya lagi, cahaya apakah yang indah itu wahai malaikat? Berseru malaikat dalam kisah Israiliyat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah perhitunganku, kata malaikat, cukuplah. Kami tak akan menafikan kau lagi ya Allah. Kau mampu membuat segala-galanya. Ma fi qalbi, tiada di hatiku melainkan Allah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah. Saya sebut tuan-tuan, ini Israiliyat, cerita kaum Bani Israel. Adakah semua Israiliyat ditolak semata-mata? Tidak. Ada Israiliyat yang disokong oleh beberapa hadis yang sahih, maka boleh dia berpegang dengannya. Yang saya sebut di sini ialah hadis, cerita ini disokong hadis daripada Tirmizi. Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Kemudian disokong lagi hadis kursi, laula kalama khalaqtul aflak. Tetapi tuan-tuan, dia tidak boleh jadi hujah hukum. Tak boleh. Sebab itu bila pihak JAKIM dalam muzakarahnya mengatakan hasbi rabbi ni, kadang-kadang dia boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah keluar tuan-tuan. Sampai saya pun dikena panggil. Akhirnya saya berhujah. Ada tak asar sahabat? Tak ada. Ada tak hadis menyebut benda ni? Tak ada. Habis mu dapat mana? Saya kata daripada kisah Israiliyat yang disokong oleh beberapa hadis bla 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 bla. Syekh kata dia, kalau kita kubur Nur Muhammad, dia boleh ditafsir dengan pelbagai tafsiran.
Seolah-olah Nabi Muhammad tu umpama Allah, cahaya yang menyinari pada waktu itu. Dari takut orang mensyirikkan Allah, jangan kita buka lubang-lubang fitnah yang orang kafir musuh Islam boleh menyerang Islam balik. Betul? Hujah tu betul. Kemudian saya kata, apa kata kita tukar Nabi Muhammad pula? Tak ada masalah. Mafi muskilah. Tak ada. Sebab tuan-tuan, saya minta dengan Astro tolong berhentikan zikir ni dalam televisyen. Dah tak ada dah kan? Ni. Kita tukar Nabi Muhammad. Tak ada masalah. Sebab untuk mengelakkan daripada lubang-lubang fitnah. Kalau ditafsirkan Nur Muhammad tu cahaya, umpama Muhammad cahaya yang menerangi manusia di saat kegelapan, datang dia menyelamatkan manusia, tak ada masalah. Tapi kalau orang tafsirkan nur tu menyamai Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi syirik. Sebab tu kita buat hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad la ilaha illallah. Cuba try buat tuan. Hasbi rabbi Nabi Muhammad tuan-tuan, kita kalau nak serap dia tuan-tuan dalam kita beribadah, zikir ke, azan ke, semayang ke, cuba serap. Bila kita serap tuan-tuan, dia boleh resap sampai dalam, dia boleh rasa. Sebab tu bila orang pergi Mekah tuan-tuan, makcik tu tak faham pun imam tu baca tuan-tuan, tapi dia boleh sedih. Sebab apa? Dia serap. Dia membaca, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Makcik tu nangis dia. Makcik ni pasal sedih ni, ontah sodai bona lah ustaz kata dia. Makcik faham tu? Tak faham dah kata dia. Dia serap. Tuan, anak kita dengar lagu Korea, dia seronok tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dia faham ke? Dia tak faham. Tapi orang tu nyanyi dengan jiwa dia, Gangnam Style. Oh, dia terasa tu lain macam tu. Dia serap. Sebab tu tuan-tuan tengok bila Sudirman Haji Arsyad, bila dia menyanyi lagu Ibu tu, kita rasa sampai ke dalam. Dia dengan jiwa dia, ayah dan ibu, sampai sini rasa. Ayah dan ibu itulah Allah. Rasa nak menangis. Cuba bagi budak AF nyanyi, rasa tuan-tuan? Ayah dan ibu, tak ada rasa apa, tak ada rasa. Sama juga dengan bacaan zikir tuan-tuan, macam azan. Tuan tengok lagi azan. Tuan-tuan, kita tengok di Mekah, bila Bilal dia azan, dia seru orang ke masjid. Dia seru. Dia sebut Allahu Akbar tu, terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terasa. Kita kelang kabut dekat bilik tuan-tuan, dengar dia azan, Allahu Akbar. Kita dekat bilik, Allah, kasut mana kasut? Ya Allah. Terasa nak ke masjid tuan-tuan. Sebab dia serap dengan perasaan dia. Tak. Sebab tu kadang-kadang kita azan tak rasa nak ke masjid. Sebab apa? Sebab dia jadi bunga kakak tua. Hayyalal falah. Yang naik motor macam biasa, itu. Dia tak serap. Lepas tu bila orang berzikir kan, kadang-kadang zikir tak serap lain tau. Bukan lagu tu, serap. Tuan-tuan bayang kalau zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar.
Boleh serap ke tuan-tuan tu? Boleh. Kadang-kadang boleh dengan jiwa dia. Ya Latifu ya Kafi. Tu dia pergi ceramah dekat, tak nak sebut nama tempat lah, sensitif. Dia doa, ya amanna qaipin, amin amin manaqab, ya amanna qaipin. Siapa pula naqab ni kan? Ya amanna qaipin, salimna mimman naqab, rabbispinna min kulli dawa, apina minal balak. Dia kena serap. Bila kita buat satu benda, kita nak orang boleh rasa. Kita nak kita rasa. Kita rasa. Hasbi Rabbi. Lagu Nahwan. Cuba sulam lagu Jaharkah. Hasbi Rabbi Jalla Allah. Dia main lagi emosi kita. Dia main. Cukuplah perhitunganku, tiada di hatiku melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, masuk tajuk balik tuan-tuan. Apa dia? Bila malaikat melihat cahaya tu tuan-tuan, dia kata Allah subhanallah, maha suci Allah. Allah kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Apa yang saya jelaskan di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia kita ni tuan-tuan, yang bermula asal daripada Nabi Allah Adam, yang Allah sangat tahu di mana kelebihan dan kekurangan manusia. Sebab itu dia menciptakan roh kepada manusia. Roh adalah sumber penghidupan. Kamera boleh fokus kat skrin saya jelaskan. Roh adalah sumber penghidupan. Bila manusia ni hidup tuan-tuan, dia ada roh. Sebab itu ulama menyebut dalam satu hadis Nabi yang disebut oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Roh Ibnul Qayyim, sifat roh ni ada 3. Yang kedua, sifat yang berbentuk jasmaniyah, jasad. Yang kedua, roh yang bersifat dengan sultaniyah, iaitu akal untuk memproses. Dan Allah jadi sifat roh yang ketiga, iaitu rohaniyah. Sebab itu 3 roh, sifat roh ni. Saya umpamakan air tuan-tuan. Cawan ni atau botol air ni tidak berharga tanpa air. Kerana ada air lah menyebabkan botol air ni orang ada harga. Air mineral tu berharga. Air itulah umpama sebagai roh. Dan roh ni tuan-tuan, dia bersifat, air tadi bersifat ada manis, ada tawar, ada hitam, ada putih, ada hijau, ada payah. Dan begitulah dengan roh ni, sifat dia iaitu jasmani, jasad, sultani, akal, yang mengarah, yang buat keputusan, yang memproses. Dan yang ketiga, rohaniyah, iaitu dalaman kita. Sebab itu jasmani, kita tunaikan hak sifat-sifat roh ni. Yang pertama, jasad kita ni perlu diberikan makan. Keperluan kepada jasad sama ada sumber halal, sama ada sumber haram, ataupun daripada sumber yang syubhah. Nabi dah sebut dah bahawasanya permakanan itu melahirkan sakhsiyah. Permakanan itu melahirkan akhlak seseorang. Islam larang makan binatang yang menyambar kerana sifat ganas dia. Islam larang makan kucing, makan tupai, sebab dibunuh mangsa menggunakan taring dan kuku, ganas dia. Permakanan itu melahirkan sakhsiyah. Sebab itu tuan-tuan, permakanan, pastikan jasad kita, tunaikan jasad kita daripada sumber yang halal, bukan sumber yang syubhah atau sumber yang haram. Yang kedua, sultaniyah. Sultaniyah ini ialah akal, sultan yang berkuasa, yang mengarahkan seluruh tubuh badan untuk memproses segala maklumat. Segala maklumat yang nak diproses itu
pastikan maklumat itu tuan-tuan boleh diproses dengan baik, iaitu kita instalkan dalam akal kita, sultaniah kita, dengan permakanan ilmu yang ada dua. Yang pertamanya ilmu duniawi, dan yang keduanya ialah ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Apabila kita ada ilmu dunia, dia boleh proses untuk membuat keputusan. Kalau kita ada ilmu akhirat, dia tahu ni haram, ni makruh, ni wajib, ni sunat, sebab dia telah diinstalkan setelah dia isi untuk dia memproses membuat keputusan. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita tidak tunaikan hak sultaniah, menyebabkan akal tidak mampu untuk memproses sesuatu maklumat. Contohnya, tuan-tuan, seorang yang nak menjadi seorang pomen, dia tidak akan beremosi, tu emosi nafsu. Bila akal dia ada ilmu pomen, dia boleh buat keputusan. Orang pun datang kata, "Cik, kereta saya ni rosak lah." Dia tak marah tu. Apalah pakai kereta rosak-rosak tak kerti. Dia tak marah. Dia tak emosi, dia tendang ke otak proses. Sebab dia belajar ilmu mekanik. Dia tanya, sebab apa tak boleh start? Entahlah, saya pagi-pagi tak boleh start. Ni mungkin bateri. Nampak tak? Dia boleh proses sebab dia belajar. Oh, bateri pun baru. Oh, kalau bateri baru, mana plug? Dia boleh buat keputusan sebab dia belajar. Oh, plug pun baru tukar semalam. Oh, plug pun baru je. Kalau plug baru maknanya alternator. Dia tak boleh cas ke bateri. Alternator pun sekali tukar itu. Oh, alternator pun okey juga. Ini mungkin masalah wiring lah. Wiring pun saya dah buat dah. Oh, kalau semua okey, makna tak ada minyak lah tu kata. Dia boleh proses kalau dia ada ilmu. Itu ilmu dunia, tuan-tuan. Bayangkan ilmu akhirat. Tuan-tuan tak belajar ilmu tajwid, tuan-tuan tak boleh buat keputusan. Yang kita tahu ikhfa'. Sebenarnya ikhfa' tu ada 3. Ikhfa' kubra, ikhfa' surah, ikhfa' wusta. Dia tak boleh buat ikhfa' lah ustaz. Ikhfa' tak, kubra, ikhfa'. Dia marah kita je. Ikhfa' kubra. Sebab apa dia marah? Sebab dia tak boleh proses akal. Begitulah akal kita ni tuan-tuan. Apabila tidak dimasukkan maklumat secara terperinci, datang satu perkara, masalah, dia tak boleh proses, dia akan bermasalah. Dia akan tendang dekat nafsu. Syaitan tuan-tuan, aku akan serang nafsu pada waktu itu. Aku akan serang nafsu manusia. Maklumat yang sampai, dia tengok, dia dengar, terus dia pergi dekat nafsu. Nafsu tak boleh kawal, dia tenang ke otak. Otak tak boleh proses, tenang nafsu. Dia lahir sifat amarah yang mengajak kepada kejahatan. Amarah ni nafsu kejahatan. Membunuh, merompak, mencuri, riak, tamak, haloba, membunuh orang, dendam dan sebagainya. Amarah. Tetapi adakah dia lahir sifat mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang redha, jiwa yang pasrah, menerima ketentuan Allah dengan redha dan pasrah? Orang yang beriman dia akan lahir banyak mutmainnah. Tetapi yang ketiga ni, iaitu nafsu lawamah, nafsu yang tercela, taraddud, berbolak-balik. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, lawamah ni dia mencela diri dia. Dia dah buat silap, dia sedar dia silap. Tu dia lawamah malumah. Tetapi yang kita takut tuan-tuan, lawamah ghaira malumah, bila dia buat kemaksiatan, bila dia langgar perintah dan larangan Allah, dia tak rasa berdosa, dia bangga pula tuan-tuan. Saya yang buat tu, saya lah tu. Yang budak tak semayang tu, saya lah buat tu. Dia bangga tuan-tuan. Ghairah malu. Sebab itu pentingnya tuan-tuan menunaikan hak akal sultaniah. Kalau akal kita ni bang, saya bandingkan umpamanya seperti komputer. Komputer ni tuan, dia ada CPU. CPU tu otak dia. Kalau CPU tak ada elektrik pun tak hidup. Elektrik tu roh.
Bila dah hidup, komputer terputih, tak ada apa berdalam kosong. Atau orang gila nama dia. Jadi hidup, tapi dia tak boleh fikir. Itu. Maknanya kita nak bagi dia fikir, kita install dia, kita masukkan dekat dia. Apa dia? Window. Masuk window, dah boleh fikir dah. Dah keluar dah window. Bila otak dah boleh fikir, tuan-tuan, kita nak naik, tak boleh buat kerja lagi, tuan. Kena install pula Microsoft Office, baru boleh type. Kemudian tuan-tuan nak buat account, buat dekat Word, tobat tak boleh buat je. Dia kena pergi dekat Excel. Excel dia siap campur, siap dapat markah terus. Nampak tak? Tuan-tuan nak melukis dalam Word, tobat tak boleh. Kena install pula program Photoshop. Tuan-tuan nak buat lagu, nak buat filem, ada track 25 track, kena pula ada program Ana Window. Tuan-tuan nak buat grafik, nak buat filem, nak potong filem, ada program dia. Begitulah otak kita ni, tuan-tuan. Sultaniah kita ni kena install. Tapi kalau tuan-tuan install tak banyak, maklumat dia tak banyak, dia tak boleh proses, dia akan lahir beberapa nafsu. Itu bahaya, Syekh. Dia punya otak, dia punya install, yang maklumat dia Berita Harian, Kisah Malaysia, Metro, TV3. Tu saja maklumat dia ada. Bila tu saja maklumat ada, bila ada problem, dia akan pusing situ je. Dia pusing. Dia pusing-pusing, dia tak boleh pusing, dia tak boleh baca. Oh, betul. Stop, dia tendang dekat, dia akan jadi amarah. So, setiap benda maklumat yang sampai agak tak boleh proses, kena install program baru. Masuk maklumat baru. Macam isu kalimah Allah. Banyak orang tak boleh proses. Sebab apa? Sebab ilmu tu dia tak ada. Bila cerita kalimah Allah, dia marah. Apa kalimah Allah? Ya Allah, Tuhanku memang tak ada, tak boleh ni. Nampak tak? Dia lahir amarah. Dia tak boleh proses. Tiba-tiba dia belajar. Oh, dalam ilmu agama ni luas. Ada dipanggil ilmu nahu, ada dipanggil ilmu ulumul Quran, ada dipanggil ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bayan, hadis dan juga dalil ni dari dua, qat'i dan zanni. Oh, dalil qat'i ni begini. Oh, kami dapati tidak ada satu dalil pun dalil yang qat'i menyebut tentang perkara tu. Yang ada adalah cuma dalil zanni. Lalu kata Imam Ibn Taymiyah, hendaklah orang-orang awam itu yang tidak layak untuk berijtihad mengambil jumhur fuqaha untuk membuat sesuatu keputusan. Lalu jumhur fuqaha membuat keputusan, kami dapati semua dalil-dalil yang diberikan didapati adalah dalil yang zanni umum. Walaqad atat wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Yahudi sebut Allah ya. Buka suara enak. Wa qalatin nasara, dan berkata orang-orang Nasara, Al-Masih ibn Maryam, Isa anak Maryam itu anak Allah. Orang Kristian kau kata. Tuan-tuan, bila diamati dalil ni ialah dalil yang zanni. Bila dalil zanni, memerlukan kepada jumhur fuqaha untuk membuat keputusan. Sebab itulah tuan-tuan, kata Hujjatul Islam Ibn Taymiyah, dia mengatakan orang awam perlu mengambil kesepakatan jumhur ulama dalam membuat keputusan. Sebab orang awam ilmu nahu pun tak tahu. Tuan tahu ilmu nahu? Tahu, Ustaz. Kenal tak fi'il madi? Kenal. Fi'il mudhari'? Kadang-kadang kenal. Nah, jamak taksir? Tak tahu. Jamak muannas salim? Tak tahu. Jamak muzakkar salim? Tak tahu. Apa yang kau tahu? Jamak takdim. Itu masalah. Mana akal tak boleh proses. Bila tak boleh proses pun dia tendang dekat kita punya nafsu tadi. Maka akan lahirlah nafsu amah. Dia marah.
dia beremosi. Sebab itu tuan-tuan, kita tunaikan hak akal. Sebab akal tadi untuk memproses satu perkara, untuk membuat keputusan. Macam kita dengar bergelonjak peristiwa di Sulu sekarang, orang semua marah. Saya tak bukan cerita persoalan politik dia, saya nak cerita manusia tu. Sulu pun manusia, Malaysia pun manusia. Sebab apa dia marah? Dia marah sebab ni ustaz, dia dapat duit sikit 5,000 lebih dia dah berapa tahun dah tak upgrade. Marah duit sikit ni. Nampak tak? Manusia ni bab duit dia marah. Bab tanah, ni tanah saya Sabah ni saya punya bla 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 bla. Marah tak? Marah ni datuk nenek moyang aku punya dulu. Marah. Emosi. Bila dia marah tuan-tuan, waktu tu dia akan lahir nafsu amah. Nampak tak? Bila dia marah, jadi pun jadilah, bunuh pun bunuhlah, janji aku dapat. Akhirnya bergelonjak amarah. Kita pun datang dengan sifat mutmainnah, berunding. Tak apa, kita berunding dulu no. Kita berunding, kena gini. Tak jalan tuan-tuan. Gunding lagi, gunding. Nafsu mutmainnah, redha, pasrah, apa. Tiba-tiba tuan-tuan dia tembak, pam, marah pula kau ni. Kau bunuh kawan aku. Naik balik syah. Bukan soal, saya bukan nak cerita soal hukum bunuh tu, soal nafsu tu. Bergelonjak. Tuan-tuan jangan fokus lain pula. Fokuskan yang nafsu. Bergelonjak nafsu. Akhirnya, tuan-tuan, syaitan kata, aku berjaya. Syaitan kata apa? Sesungguhnya aku tidak akan benarkan anak cucu Adam jangan jejak kaki dalam syurga. Mereka akan bergaduh dalam bab harta. Mereka akan bergaduh kerana perempuan. Tuan-tuan, dalam Al-Quran menceritakan secara jelas dalam bab pemberian harta pesaka. Quran menceritakan bab harta sangat jelas. Ayat sembahyang pun ringkas ya. Sembahyang aqimus solah ringkas ya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bab pemberian harta sangat detail, menunjukkan manusia ni akan bersengketa kerana harta. Bergelonjak. Akhirnya tuan-tuan, bila bergaduh antara dua nafsu dengan nafsu, dua-dua dia akan lahir nafsu amarah. Sifat mempertahankan negara isu lain. Saya cerita nafsu ni berlawan. Waktu tu mati dua-dua orang. Yang sana pun Islam, yang sini pun Islam. Yang sana Islam menceroboh, yang sini Islam pertahankan diri, pertahankan negara dia. Berdasarkan Islam menyebut 5 maqasid syar'i, wajib menjaga nyawa, wajib menjaga negara, wajib menjaga akal, wajib menjaga nasab, wajib menjaga harta. Lawan. Akhirnya bila bergelonjak tuan-tuan, waktu tu Islam sama Islam mati, syaitan sangat suka hati, aku menang. Begitulah yang berlaku di negara Syria pada hari ini. Begitulah berlaku di negara-negara umat Islam hari ini. Bergolak tuan-tuan. Disebabkan apa? Sebab syaitan akan attack nafsu manusia pada waktu itu. Lahirkan sifat kebencian, lahirkan sifat amarah, lahirkan sifat hasad, lahirkan sifat dengki. Buat sesuatu yang penting anak cucu Adam jangan jejakkan kaki mereka ke syurga. Strategi syaitan sangat detail tentu. Sebab itulah kita kena tunaikan hak yang kedua tadi, sultaniyah. Supaya akal boleh memproses, pastikan akal kita diinstall segala maklumat-maklumat dan jangan terus terima. Sebab untuk memproses. Yang ketiga ialah nafs. Yang ketiga tadi ialah bentuk yang bersifat kepada amalan rohaniah, di mana rohani manusia ni, dalaman kita ni tuan-tuan perlu diisi dengan keperluan kepada rohani ni adalah amalan. Apa makna amal? Al-amalu harkatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah kerja yang berbentuk dengan perbuatan. Amal itu adalah kerja yang berbentuk dengan perbuatan dan juga niat. Apa yang dia buat
dia panggil amal. Sebab itu amal ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama amal taat, yang kedua amal maksiat. Saya ulang balik. Al-amalu harakatul jismi awil qalbi. Amal itu ialah kerja berbentuk dengan perbuatan dan juga niat. Itu amal. Sebarang bentuk perbuatan amal. Tetapi amal tu ada dua kategori, amal taat dan juga amal maksiat. Sebab itu orang buat konsert amal, betul, tak salah. Patut tambah konsert amal maksiat, betul tempat Syekh. Sebab amal tu mana perbuatan dan juga niat. Dan amalan ni tadi tuan-tuan, amalan ni dia ada syaratnya. Amalan tadi akan diterima oleh Allah mesti ada dua syarat. Yang pertama, amalan tadi mestilah ittiba', disandar dengan dalil dan juga hujah. Pastikan ada dalil, pastikan ada hujah. Sama ada dalil Quran, sama ada dalil hadis, ataupun dalil yang dijumhurkan oleh fuqaha atau dijumhurkan oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang disepakati oleh para sahabat. Seperti mana tuan-tuan, kita melihat dalam bab berwirid lepas sembahyang, yang wirid kuat-kuat zaman Nabi tak ada, yang ada pada zaman sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi menyebut, mana hadis tu, Nabi menyebut al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Peganglah apa yang dikatakan, disepakatkan oleh sahabat al-khulafa ar-rasyidin, seperti kau menggigit geraham kamu. Maknanya zaman Umar yang meletakkan hukum dia menguatkan suara adalah harus dengan tujuan nak mengajar kepada makmum. Sebagaimana tuan-tuan yang berlaku, Abu Ubaidah menguatkan suara dia nak ajar adab dia. Orang tarik tangan Abu Ubaidah, orang tarik tangan Sa'ad bin Abi Waqqas berjumpa dengan Umar. Ya Umar, ya Amiril Mukminin, sahabat ni telah buat benda bid'ah. Wasyarul umuri muhdasatuha, mengada-adakan dalam perkara agama. Nabi larang wirid kuat-kuat dalam masjid. Yang diwirid kuat-kuat buat apa? Wa kulli bid'atun dalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kulli dalalatin finnar, setiap yang sesat tu masuk neraka. Terdiam Abu Ubaidah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, niat aku baik, aku nak ajar anak aku macam mana wirid Nabi. Yalah, nak ajar 5 orang, yang satu masjid penuh wirid kuat-kuat buat apa? Tanya yang belakang, kami pun mu'alaf, kami pun tak tahu, kami nak belajar juga. Sepakat para sahabat buat al-aslu fil manafi'il ibahah, setiap yang bermanfaat itu hukumnya adalah harus. Maka diharuskan menguatkan suara dengan tujuan nak mengajar kepada Tapi ingat, bila bertembung antara yang wajib dengan yang sunat, dahulukan yang wajib. Tuan-tuan, wirid kuat-kuat, sunat, semayang, wajib. Ada makmum masbuk kat belakang, dia balun baca kuat, Astaghfirullahalazim. Kawan tu mana ayat aku tadi, dia lupa dah kata. Dia tarik mic dia. Dia bertembung antara keduanya tu. Dia kena bijak. Tujuan baik tuan-tuan. Bila kita kuatkan suara ni, banyak manfaat orang lain dapat. Nampak tak? Ni cerita benar tuan, kampung saya. Kampung saya kat Melaka. Zaman dulu tuan-tuan, yang geti baca doa 3 orang je. Imam, Lebay, Bilal. Jadi 3 orang ni tak ada, tak boleh buat kenduri. Bila confirm 3-3 baru buat kenduri. Dia pun beli nasi, beli ayam, beli daging, panggil orang kampung datang. Kawan tu pula baru balik daripada haji, pakai jubah. Tak mesti pakai jubah tu alim. Dia pun balik haji semangat jubah tu lagi. Sampai-sampai imam pun tak ada, Bilal tak ada, Lebay pun tak ada. Suruh dia baca doa. Tapi nasib baik imam tu menguatkan suara, maka dia ingat apa yang kuat saja, yang perlahan dia tak ingat. Dan imam baca doa, bismillah, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'am mazidah rabbana. Jadi ingat yang kuat je lah.
Nampak tak kesan tu? Dia pun ingat yang kuat. Dah malu. Haji ni, balik haji ni, Ji. Balik haji. Berkat ni, berkat haji ni. Kawan kata berkat haji ni. Katakan, apa nak baca ni? Alhamdulillah ni. Hamdan ham. Hamdan syak. Hamdan nak. Hamdan tonik. Tonton tonik dia punya tu. Kan ada hikmah tu bila menguatkan suara. Kalau imam baca kuat, mungkin dia ingat semua sekali tu. Ada? Sebab benda ni tuan, bila buat selalu, dia jadi ingat je. Kalau tak buat selalu, tuan-tuan bayang kalau tu pun tak ada. Katalah imam baca perlahan terus. Lagi masalah. Tuan-tuan tengok di Mekah sekarang ni, tuan-tuan pergi masjid di Aziziyah, di kawasan RNR, perasan tak dekat meja-meja belakang dia tu ada pamphlet zikir lepas mayang. Tuan-tuan pergi dekat Malaysia ni, tak ada dekat masjid tuan-tuan banner wirid semayang, tak ada. Tapi di negara Arab Saudi sekarang dah bubuh banner dekat dalam masjid. Sebab rakyat dilepas main terbalik. Alasan dia Nabi tak buat. Alasan dia hujah dia lah. Nabi tak buat. Jadi lama-lama orang pun tak tahu. Kesan dia tuan-tuan sekarang terpaksa buat pamphlet bagi orang satu. Saya masa buat qiyam di masjid KLCC, saya wirid kuat kan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Arab tu tanya saya lepas mayang, awak baca apa tadi? Saya kata inilah wirid Nabi. Oh ya ke? Saya pun tak tahu ada wirid Nabi macam tu punya ya. Dia pun tak tahu tu. Nampak tak kesan bila memelahankan suara tu? Sebab tu ada hikmah di sebalik tu. Dan sama juga tuan-tuan, bila sebut dalam perkara ibadah tadi, dia mestilah ittiba', disandar dengan dalil dan juga hujjah. Dan yang kedua, ibadah tu tadi tuan-tuan, mestilah dia ikhlas. Allah akan terima ibadah kalau dia ikhlas. Untuk mencapai piawaian ikhlas, dia ada 4. Yang pertama mesti ada rasa khauf. Yang kedua raja'. Yang ketiga mahabbah. Dan yang keempat tawakal, pergantungan. Baru dia layak dipanggil ikhlas. Yang pertama mesti ada rasa khauf, rasa gerun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila beribadah dia rasa gerun, tuan-tuan. Takut tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa raja, dia mengharap Allah pandang dengan penuh kasih sayang, terimalah amalan aku ni, terimalah amalan aku ni ya Allah. Dia minta. Yang ketiga rasa mahabbah, dia rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Bila sebut cinta tuan-tuan, apa yang orang sayang kita akan ikuti, kita akan turuti. Allah suruh apa pun dia sami'na wa ata'na, tak bantah langsung. Sifat ta'abbudi, kepatuhan. Yang keempat iaitu sifat tawakal. Apabila ibadah ni tadi tuan-tuan dilakukan secara konsisten, secara istiqamah, maka automatically dia akan melahirkan 3 sifat tadi. Tengok Syah skrin. Tengok pada 3 sifat tadi, iaitu sifat tadi, iaitu sifat mutmainnah, atau sifat amarah, ataupun sifat lawwamah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak simpulkan perbahasan kita pada hari ini. Saya minta tuan-tuan jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Bila tengok orang lain banyak orang salah. Tengok diri kita. Mengapa aku jadi begini? Oh, aku punya otak tak install habis. Masalah. Tengok lagi, dah install dah ilmu tapi degil, hidayah tak ada. Tadi akal, hidayah dan juga akal adalah perisai kepada umat manusia. Untuk lawan syaitan mesti ada hidayah. Hidayah ni tuan-tuan dia dicari. Hidayah dia tak datang sendiri, dia kena cari. Tuan-tuan pernah tengok tak orang tengah duduk tiba-tiba hidayah datang? Tengah duduk gegar badan. Oh dah insaf dah aku dah, astagfirullah. Hidayah kena dicari. Sebab hidayah ni umpama cahaya. Kerana cahaya itu dia akan menyinari orang di jalan yang gelap. Kalau dia berjalan di jalan yang gelap tuan-tuan, dia akan langgar lubang, dia akan langgar dinding dan sebagainya. Sebab itulah hidayah tu perlu ada. Sebab itu tuan-tuan,
kita melihat situasi pada hari ini di negara kita, kita bermasalah di kalangan para remaja ke atas. Cuba kita fikir, adakah mereka ini menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah akal mereka telah ditunaikan hak akal yang cukup untuk dia boleh memproses? Adakah dirinya rohani telah dia beramal secara konsisten, secara istiqamah? Fikirkan. Sebab apa jadi begitu? Sebab itu tuan-tuan, budak-budak darjah 1 sampai darjah 6 tak ada masalah. Sebab apa? Dia hari-hari terima hidayah sekolah kafar. Hari-hari Syekh terima hidayah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, hari-hari terima hidayah. Tuan-tuan, daripada form 1 sampai form 6, sampai bachelor, sampai master, masa bila dia hadir program hidayah Allah Subhanahu wa taala? Masa bila dia menghadiri majlis yang disebut cahaya Allah Subhanahu wa taala? Bila? Mereka makin jauh, makin jauh, makin jauh. Benar kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, az-zambu ma yuhjibuka anillahi taala. Dosa itu adalah perkara yang menjadi hijab kita dengan Allah. Dosa itu menyebabkan seorang itu terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena cari jalan bagaimana untuk memecahkan dinding-dinding itu tadi. Saya nak tutup dengan perbahasan kita pada malam ni. Peganglah tuan-tuan apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Setelah kita kenal diri kita tadi, menunaikan hak-hak yang ada pada jasad kita tadi, tunaikan yang pertama, kita mesti ada sifat muraqabah. Merasa diri diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita mesti ada sifat muhasabah, hisab diri. Yang ketiga, kita mesti ada mujahadah, sungguh-sungguh menjaga syariat. Yang keempat, kita mesti ada muaqabah, menghukum diri kita. Dan yang kelima, kita mesti ada muatabah, mencela diri kita. Saya elaborate dia. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Bila kita rasa hidup kita sentiasa diawasi oleh Allah, kita akan jaga syariat. Tengok tuan-tuan, umur kita dah 60, dah dekat sangat dah. Aku menumpang dunia Allah dah 60 tahun. 60 tahun Allah tak minta apa, cuma minta kau duduk dunia aku, pegang peraturan aku. Adakah selama ni aku pegang betul-betul? Adakah aku banyak lahirkan nafsu amarah? Adakah aku dalam golongan lawamah? Ya Allah, rasa diri diawasi. Yang kedua, kita mesti ada bersifat muhasabah, hisab diri, cek diri. Tuan-tuan, nak cek diri kita, nak muhasabah diri, akal kita mesti ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia tak tahu dia salah. Mana dia kena install semua ilmu-ilmu yang ada tu untuk dia menilai diri dia. Yang ketiga, kita mesti ada mujahadah, sungguh-sungguh jaga syariat. Pastikan syariat yang kita lakukan ittiba' disandar dengan dalil dan juga hujjah. Bukan taklid, mengambil perkataan seseorang atau perbuatan seseorang yang tidak disandar dengan dalil dan juga hujjah. Itu bahaya. Kemudian yang keempat, kita ada muaqabah. Muaqabah ni dia menghukum diri dia. Kita mesti ada bersifat menghukum diri. Saya sebut tadi, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam tu buat dosa. Jadi kita hukum diri bagaimana? Rasa kesal kita atau kesalahan yang kita buat, hukum diri dengan memperbanyakkan melakukan amalan-amalan sunat yang boleh menutup lompang-lompang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menginfakkan harta kita. Tuan-tuan,
infakkan harta kita. Inilah cara nak tutup lubang-lubang ibadah aku yang lompang sana, lompang sini, lompang sana. Tuan-tuan, sebab itu orang dulu tuan-tuan dia buat kenduri. Rumah kita dah lama tak buat kenduri ya. Dah lama tak buat kenduri. Sibuk kenduri dia tu. Sebab apa? Dia nak bermuaqabah. Hantar kat Masjid As-Sabirin tu hantar buah apple ke, hantar buah anggur ke. Macam tu. Jangan bagi pisang hari-hari saya bagi buah anggur pula. Bagi buah apple pula. Hantarlah kuih donat ke apa ke tak. Cara muaqabah. Yang akhir sekali bermuatabah. Muatabah ni mencela diri. Jangan anggap kita hebat, tuan-tuan. Sebab manusia ni tak hebat. Sebab dia menumpang di dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah anda orang yang menumpang, dan ingatlah dunia ini ujian bagi orang-orang mukmin. Maknanya dah 60 tahun, 50 tahun kita diuji, adakah kita berjaya mengharungi ujian itu tadi? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kau menyangka kamu telah beriman selagi kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, anggaplah yang berlaku pada hari ini ujian untuk kita. Allah kata bila kamu ingat itu ujian, wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah. Bersabarlah kamu ketika kamu ditimpa musibah. Tunggulah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fikir-fikirkan, renung-renungkan, mudah-mudahan pertemuan kita membangkitkan kesedaran pada kita siapa diri kita sebenar, siapa musuh kita sebenar, siapakah yang sedang ketawa saat ini di saat kita kalah dalam ujian menentang hawa nafsu kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.